Al-Asqalani. Nama dia Muhammad bin Ali, tapi terkenal dengan nama Ibnu Hajar. Siapa dia Ibnu Hajar ini? Ibnu Hajar ini ialah moyang kepada Muhammad bin Ali. Nah, moyang dia. Jadi sudah menjadi kebiasaan bagi orang Arab, dia melakapkan nama itu sama ada bapa dia ataupun moyang keturunan dia. Lepas tu Al-Asqalani dibangsakan kepada Al-Asqalani. Siapa itu Asqalani? Al-Asqalani itu ialah nama tempat. Nama tempat dia. Nama tempat. Dia ni dia dilahirkan di Kairo ataupun Kairah pada tahun 1372 Masihi. Lahir dia 1372 Masihi. Kemudian dia meninggal 1449, dalam usia 79 tahun. Nah, sedang sembahyang Isya, selepas sembahyang Isya dia pun meninggal. Nah, itu dia. Lepas dia sembahyang Isya, meninggal. Kemudian pendidikan dia, pengarang kitab Bulughul Maram yang digelarkan kepada Ibnu Hajar ini, ketika umur 9 tahun dia sudah pun khatam menghafaz Al-Quran. Khatam menghafaz Al-Quran ketika umur 9 tahun. Jadi kita menghafaz Qul ya ayyuhal kafirun pun duk pusing-pusing kat situ je. Qul ya ayyuhal kafirun kan. Jadi Muhammad bin Ali Al-Asqalani ini ketika umur 9 tahun sudah pun khatam hafaz 30 juzuk Al-Quran. Kemudian banyaklah dia bergurunya dan sempat mengarang sebanyak 50 buah buku. Manakala Bulughul Maram ini buku dia yang terbesar, iaitu himpunan hadis. Himpunan hadis berdasarkan hukum fiqh. Hukum fiqh. Hukum fiqh yang terbahagi pada 4 tu, iaitu ibadat, munakahat, jinayat, munakahat, muamalat, jinayat, lagi satu saya dah tak ingat. 4. Jadi semuanya berkumpul dalam hadis yang dikarang oleh Muhammad bin Ali. Kita tak baca buku ni. Hanya itu nak menerangkan bahawa ini huraian dia. Ini huraian daripada kitab ini. Yang ini, siapa yang menguraikannya? Yang menguraikannya ialah Muhammad bin Ismail Asy-Syan'ani. Muhammad bin Ismail Asy-Syan'ani. Syan'ani itu apa? Sana'. Iaitu di Yaman. Dia ni orang Yaman. Dia orang Yaman. Bila lahir? Tahun Masihi, tahun Hijrah 1059 Hijrah. Meninggal 1182 Hijrah ketika berumur 123 tahun. Hebat. Dari segi umurnya hebat.
Sublus salam. Taknya sublus salam. Sublus salam, jalan menuju kebahagiaan ataupun keselamatan. Apa sebab? Sebab di dalamnya dia berdasarkan kepada hadis-hadis yang dikumpul oleh Muhammad bin Ali, dia isi kandungan dia dalam yang pertama mula-mula sekali ialah bab taharah. Taharah. Taharah ini adalah wajib. Wajib kepada tiap-tiap orang Islam. Tak boleh tidak taharah ini. Ya? Dalam semua hal. Bukan dalam hal sembahyang sahaja. Dalam semua hal kena bersih. Dalam semua hal kena bersih. Jadi dia ada 3 juzuk. Ya? Jilid pertama mengandungi taharah, mengandungi solat, mengandungi solat jenazah, hal-hal bersangkut paut dengan jenazah. Manakala jilid yang kedua berdasarkan zakat, puasa, haji, jual beli, nikah kahwin. Jilid yang ketiga masih sambung pada talak, rojok, jenayah, sumpah, nazar, memerdekakan hamba. Genap tiga jilid. Semuanya itu berdasarkan hukum-hukum fiqh yang disebut itu berdasarkan kepada hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Itu dia. Kita tengok sini dia kitab ni dimulai dengan taharah. Nama dia pun Sublus Salam. Jalan menuju kebahagiaan, keselamatan, ya. Sebab semua yang dirangkumkan di cerita tadi semuanya adalah keselamatan individu untuk pergi sanun. Pergi ke mana? Pergi ke akhirat. Semua bekalan untuk ke akhirat. Sama ada bekalan itu kita bawa bekalan yang bersih ataupun bekalan yang bercampur-campur dengan perkara maksiat. Jadi kita tengok, ya. Bab taharah. Apa itu taharah? Taharah kata bersuci. Taharah kata bersuci. Suci kata dia suci daripada najis. Suci daripada najis. Najis apa? Najis hissi. Hasin dia. Dia bersih daripada najis hissi. Najis hissi itu najis apa? Najis yang nampak. Najis yang nampak. Sama ada air kencing, berak, ya. Berak, semua jenis berak. Ya, semua jenis berak. Air kencing, semua jenis air kencing. Ya, najis. Itu taharah artinya bersih, suci daripada najis hissi. Dan suci juga daripada najis maknawi. Apa itu najis maknawi? Ya, najis maknawi kata ialah keaiban, kemaksiatan yang dilakukan. Ya. Sebab itu dalam Al-Quran yang menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabin
wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tu suka, Allah itu suka kepada orang yang bertaubat dan suka kepada orang yang bersih. Itu najis yang ada dalam. Orang tak pernah pun kata najis di dalam. Tapi kita ada benda maksiat di dalam. Itu perlu dibersihkan. Contoh, bila kita menyumbang, kita gemar supaya orang tengok apa yang kita sumbang. Maka najisnya apa? Riak. Riak itulah yang akan memakankan pahala yang kita buat. Akan menghapuskan pahala yang kita buat. Itu perlu dibersihkan. Perlu dibersihkan. Kerana sumbangan kita itu kita mengharapkan supaya dia sampai bersama dengan kita di akhirat kelak. Kan? Sebab tu Ustaz Wan malam tadi kata, kita sumbang banyak tapi sampai sanun tengok sikit je. Kerana dia ada bercampur dengan benda-benda yang lain. Satu lagi kita tengok. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala thuman aw basalan falyagtazilna aw liyagtazil masjina. Siapa yang makan bawang putih, siapa yang makan bawang putih ataupun makan bawang, falyagtazilna, jauh daripada kami. Artinya duduk jauh. Aw liyagtazil masjidna, ataupun jangan masuk ke masjid kami. Makan bawang je. Apa sebab? Bawang itu mengganggu ahli jemaah lain. Bawang itu mengganggu ahli jemaah lain. Bau dia bau je. Kan? Apatah lagi makan potai. Apatah lagi makan durian. Bila makan durian, dia pun jiran duduk sebelah. Dia sedang sembahyang. Jiran itu dah tak khusyuk dah. Sebab bau durian. Kalau bau durian tu daripada buah durian boleh tahan. Tapi ini bau durian daripada makdah. Apa itu makdah? Karung najis kita ni keluar balik. Gas tu keluar balik, bau. Makan bawang pun tak boleh. Banyak benda-benda lain yang makruh kita makan. Bila kita nak datang ke masjid, tapi sekarang ni nasib baik. Sekarang ni kita bernasib baik. Walaupun musim buah-buahan, makanlah durian banyak mana pun, makanlah potai banyak mana pun, mulut tak berbau. Apa sebab tak bau? Kerana hidung kita tutup, maka tak ganggu jiran. Kan? Dia suruh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita jauh apabila kita makan bawang ini kerana mengganggu, boleh mengganggu orang lain. Itu yang dikatakan taharah tadi. Taharah. Kalau dalam kitab lain-lain tu taharah itu disebut bersuci kerana untuk membolehkan sembahyang. Iyalah. Maksud taharah itu suci. Supaya kita boleh sembahyang. Dia dalam arti kata yang luas, arti kata yang luas, bersih. Tingkat atas lagi suci. Kalau bersih saja tak suci, belum boleh sembahyang. Contoh, contoh.
katakanlah kita terpijak najis berak anjing. Kita pun basuh dengan fak ke, dengan bris ke, dengan sabun mandi ke. Lepas tu dah. Peringkat bersih itu memang bersih. Tapi peringkat sucinya tak ada. Sebab taharah bagi benda yang najis berat ini, dia ada kaedah-kaedah tertentu. Bukan semua boleh macam itu je. Begitu juga kalau kita naik bas lah. Naik bas rombongan. Sebenarnya naik bas rombongan lah. Bila buang air, buang air kecil, tengok air kecil je nak cebok dah tak boleh. Ada orang beristinja dengan tisu. Betul lah, istinja dengan tisu. Betul. Tapi dia tak ikut syarat-syarat istinja. Tisu tu dibasah lepas tu dia pun lap. Istinja itu tak boleh pakai. Istinja itu tak boleh pakai. Sebab tak ikut syarat istinja. Itu istinja, tayamum, sembahyang jamak, sembahyang qasar, itu adalah kemudahan-kemudahan yang Allah SWT bagi kepada hamba-hambanya. Maka ikutlah peraturan yang telah ditetapkan. Dia syarat istinja mestilah benda tu kering. Kalau batu, batu kering. Kalau kayu, kayu kering. Kalau koteh, koteh kering. Kalau kain, kain kering. Kalau daun kayu kering. Tak boleh basah. Ini dia basah. Banyak yang macam itu. Lepas tu dah, sampai satu tempat lain, dia pun ambil wuduk, terus pergi sembahyang. Ambil wuduk, terus pergi sembahyang. Sedangkan dia membawa najis. Maka dengan sebab itulah tahrah itu amat penting. Taharah ini, tajuk taharah ini amat penting. Kena ada ilmu pada setiap orang mengenai taharah. Taharah dalam basuh baju, taharah dalam basuh ikan, taharah dalam basuh daging, taharah dalam basuh sayur-sayuran, taharah dalam mesin kain. Kita ada cucu, kita ada anak kecil. Kalau anak-anak zaman dulu, dia tak makan apa, dia hanya menyusu mak dia sahaja. Maka najisnya tu berbeza dengan budak-budak hari ini. Budak-budak hari ini makan susu itu, makan susu ini, makan tepung itu, makan tepung ini. Dan najis dia tidak lagi dikira najis ringan. Lepas tu basuh. Bila nak basuh kain dia, lampin dia ke apa ke, semua lungguk satu tempat. Bersamalah dengan kain, telkung, baju, seluar. Wannya atuk lepas tu tak dah basuh tak bilas. Angkat sidai je. Wannya pun pakai telkung tu untuk sembahyang. Sedangkan telkung itu tak suci. Bukan tak bersih, tak suci. Dia. Tak suci. Samalah zaman dulu. Orang sekarang ni mungkin tak sampai, saya dah tinggi umur ni. Zaman dulu, orang suka minum kopi di kedai Hailam. Minum kopi di kedai Hailam. Kononnya Hailam tu bersih. Dia punya cawan direbus. Kan? Cawan dia tu bila orang dah minum, dia masuk air kocang-kocang, direbus.
tak bersih, tak suci. Basuh suci ni ada cara dia. Samalah dengan gerai-gerai yang menjual makanan. Bungkus balik tak apalah kalau makan kat situ, air tak ada. Menceluk-celuk je dia punya cawan. Pinggan dia celuk-celuk bagi pada orang lain. Kalau yang datang tu bawa najis, maka pinggan pun najis lah. Ini pentingnya bab taharah. Bukan saja untuk sembahyang. Baik. Kita tengok lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsatun minal fitrati. 5 perkara. Ada 5 perkara menjadi kebiasaan. Apa dia? Al-khitan. 1. Yang kedua, al-istihdad. Yang ketiga, wa natbul ibtid. Wa naqlimul azfar. Wa qassul syarib. 5 perkara. Orang Islam kena buat 5 perkara ini. Yang pertama, khitan. Orang lelaki sunat. Orang perempuan khitan. Yang kedua, ihdar. Cabut bulu ketiak. Yang ketiga, cabut gunting bulu ari-ari. Wanak lipul asfar. Gunting potong kuku. Kalian gunting misai. Ini adalah kebiasaan bagi orang Islam. Itu kebersihan. Menjaga kebersihan diri, termasuklah dalam taharah tadi, kan? Kita tengok taharah lagi. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang menyebut, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila berdiri untuk sembahyang, sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, faghsilu wujuhakum. Hendaklah kamu berwuduk dengan memulakan basuh muka. Syafi'inya muka daripada atas tempat tumbuh rambut sehingga ke bawah dagu. Daripada cuping, anak cuping telinga kanan membawa kepada cuping telinga kiri. Itu dikatakan muka. Jadi dalam masa kita basuh muka, dia kata basuh muka. Dia tak kata sapu muka. Tu beza. Tu beza. Beza berwuduk. Basuh muka. Jadi orang lelaki biasanya ada misai, ada janggut, mestilah diratakan airnya. Bagi mazhab lain, telinga adalah sebahagian daripada kepala. Maka dengan sebab itu dia bila dia berwuduk, dia masuk dulu telinga, dia tarik ke atas, tarik ke bawah, masuk telinga ni. Itu cara berwuduk. Syafi'i tidak, lagi ringan. Faghsilu wujuhakum. Kalian wa aydikum ilal marafiq.
Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tangan kamu hingga ke siku. Ya. Kaedahnya. Ini kita kata kaedah. Tapi basuh-basuhlah macam mana pun, asalkan kata. Ya. Kaedahnya. Ya. Apa kaedahnya? Wa aydiyakum. Basuh tangan kamu. Ya, ilal marafiq, hingga ke siku. Cuba kita ingat, bila kita ambil wuduk, kita mula basuh ujung jari dulu ke, lengan-lengan saja ke, ataupun mula pada siku. Sebab kita guna paip. Kaedahnya mula daripada ujung jari dulu. Daripada jari turunlah sampai ke siku. Jari sampai ke siku, itu kaedah. Bukan daripada siku sampai kepada jari, bukan. Tapi buatlah macam mana pun sah. Tak sah. Tidak sah sekiranya kita menggunakan air dalam tangan, tapak tangan, basuh. Sapu. Lepas tu tangan kita terangkat, sapu lagi. Bila terangkat, sapu yang kedua itu sudah jadi air mustakmal. Itu nak kena jaga-jaga. Ya. Kalau tangan yang kita gosok tu terangkat, air tak datang lagi dah, duk gosok je, terangkat. Maka tangan yang gosok terangkat ini, yang kali yang kedua itu sudah jadi mustakmal. Kita tahu air mustakmal, air itu bersih, suci, tapi tak boleh menyucikan yang lain. Air mustakmal perbezaan. Air mutolak, air mustakmal. Air mutolak, air yang suci, bersih, boleh menyucikan yang lain. Air mustakmal, air yang suci tapi tak boleh menyucikan yang lain. Itu dia. Itu taharah tadi, ya. Kemudian wamsahu biru'usikum. Sapulah kepala. Sapu kepala. Ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kaki sehingga buku lali. Ada orang kata ka'bain sampai lutut, tak. Sampai paras buku lali dan lebih sedikit. Inilah selalu, ya, kita yang ada pengalaman, ya, atau wan, bapa yang ada pengalaman dalam mengambil wuduk ini, cubalah selia anak-anak kita, cucu-cucu kita ambil wuduk. Mereka ambil wuduk cincai-cincai je. Dan tak kurang juga, ya, orang dewasa pun ambil wuduk cincai juga. Kerana kaki itu, kaki kita kadang-kadang di tumit itu, tumit kita tu sudah pecah, merekah. Bila kita ambil wuduk, tak gosok, air tak masuk ke tempat merekah-merekah itu. Airnya tak sampai. Atau kuku dia panjang. Di bawah kuku itu ada tanah ke, ada lumpur ke, ada apa ke, tak sampai air kat situ. Jadi kadang-kadang anak kita, cucu kita basuh kaki ni cincai-cincai sahaja. Apa sebab? Wuduk ini, dia menentukan sembahyang kita sah atau tidak. Kalau wuduknya sah, sembahyang sah. Kalau wuduknya tak sah, sembahyang tak sah. Itu dia.
Kemudian ayat tu lagi, wa in kuntum junuban fattahharu. Tu tahrah tadi tu. Wa in kuntum junuban, jika kita berjunub, fattahharu, naklah bersih, naklah sucikan dia. Suci itu kena mandi. Untuk hadas kecil memadai dengan berwudu. Untuk hadas besar kena mandi. Mandi junub, mandi wajib. Dia berlakunya hadas besar ini berbagai-bagai. Dia berbagai-bagai. Semua kita dah maklum yang itu, saya tak perlu terang. Lepas tu, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum aw jaa ahadun nalait aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kan? Kalau kita dalam musafir, ya, kalau kita sakit, tak boleh kena air. Doktor Muslim kata, doktor Muslim, bukan doktor kafir. Doktor Muslim kata, you punya tangan tak boleh kena air. Kalau kena air, tak baik. Ketika itu tayamum lah, kenalah bertayamum. Tayamum itu mudah aja. Sebab kelonggaran Allah Ta'ala bagi kepada hamba-hambanya sangat banyak. Tapi ada orang tak mau sembahyang, kan? Tak mau sembahyang. Tuan-tuan tengoklah kat hospital. Pergilah ke hospital. Berapa ramai yang sembahyang? Banyak yang tak sembahyang. Banyak yang tak sembahyang. Bukan hospital je. Orang yang selalu pergi umrah, pergi haji, masa di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, pukul 11 dah sampai dah. 10.30 dah sampai. Hari Jumaat tak balik. Duduk dalam masjid. Tapi bila dah balik ke tanah air, atas kapal terbang patut kena sembahyang, tak sembahyang. Lepas tu bila balik ke tanah air, duduk di rumah, ada pula lebay-lebay bagi tahu, cik kena berkurung ni, kena duduk kat rumah 40 hari, edah 40 hari. Tak pergi dah masjid. Apa edah mengejar haji mana ada edah? Dah tak pergi dah. Maka dengan sebab itu, jangan dengar cakap orang. Kita belajar betul-betul. Maka itulah yang dikatakan tadi dalam taharah. Taharah tadi, taharah untuk boleh sembahyang, iaitu berwuduk. Kalau tak boleh berwuduk, tayamum. Kalau tak boleh berwuduk, gunalah tayamum. Baik. Kita tengok bersih lagi, suci dan bersih lagi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salati. Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tak menjadi keberatan atas umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli salati, nescaya aku suruh mereka bersiwak, gosok gigi tiap kali nak sembahyang. Tiap kali nak
nak sembahyang. Apa sebab? Kan mulut ni tempat macam-macam masuk. Mulut kita apa yang tak masuk? Kopi tarik masuk, teh-o masuk, Milo masuk, capati kambing masuk, kan? Nasi lemak masuk, gulai nangka masuk, rendang ayam masuk, semua masuk. Dan di situlah, di celah-celah gigi itulah tempat kumpulan yang begitu banyak bahan-bahan makanan yang tersangkut, yang menyebabkan mulut menjadi busuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan supaya kita menjadi orang yang bersih. Bersih mulut. Ya. Bersih mulut kita. Caranya bersiwak. Siwak itu sama ada dengan kayu siwak atau dengan berus dan ubat gigi. Ya. Orang tua dulu menggunakan arang. Kan? Mana ada berus gigi, arang jelah. Dengan tu kelapa punya suluh tu potong-potong-potong besar. Kan? Tu orang tua dulu. Jadi laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salati. Itu mulut. Pakaian wasiya baka fatahhir. Pakaian kamu naklah dibersihkan. Wasiya baka fatahhir. Pakaian kamu hendaklah dibersihkan. Ini sampai 6 bulan tak basuh. Ada pula 2 helai baju je. Itulah pakai. Dia bukan banyak baju, sikit baju. Yang pentingnya baju itu mestilah dibersihkan, dibasuh. Baju itu mestilah dibasuh. Kita balik semula tadi, yang najis maknawi tadi. Ya. Najis maknawi. Kita kena membersihkan najis maknawi ialah melalui istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam badan kita ada hati. Kalau hati itu baik, baiklah. Maka perlu dia disucikan. Ialah dengan melalui istighfar. Banyak cara istighfar. Banyak cara ada. Macam-macam ada istighfar yang perlu kita lalui dan kita membacanya. Baik. Kita ambil satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Al-bahri huwa tuhurun ma'uhu. Al-bahr huwa tuhuru ma'uhu. Wa hillu maitatuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air laut huwa tuhur, suci, bersih. Air laut itu suci, bersih. Dan bangkai yang mati di dalamnya
halal makan. Halal dimakan. Ikan mati halal makan. Sotong mati halal dimakan. Ya. Sebab air laut itu sendiri adalah suci. Ya. Bila air suci, boleh dibuat mandi, boleh dibuat untuk berwuduk. Minum mungkin tak boleh kalau dia banyak garam kan. Baik. Kita tengok penjelasan kalimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut. Maksudnya mengenai hukumnya. Airnya suci. Adalah nama bagi yang dapat digunakan bersuci. Atau suci dapat menyucikan. Maka air yang suci boleh menyucikan, maka dia panggilnya air mutlak. Balik semula yang kita dah belajar masa sekolah dulu. Air itu ada beberapa jenis. Ada air hujan, ada air perigi, ada air embun, ada air laut, ada air berbagai-bagai, ada air salji kan. Maka semuanya itu dipanggil air mutlak. Maksud mutlak itu semata-mata air. Ianya hukumnya suci lagi menyucikan. Artinya air itu sendiri suci. Dan dia pula boleh menyucikan, menjadi alat untuk menyucikan yang lain. Air teh suci, tapi tak boleh menyucikan. Kerana dia bukan alat untuk menyucikan. Begitu juga air tebu. Begitu juga air limau. Begitu juga air sirap. Dia suci, boleh minum. Boleh minum. Tetapi dia tidak ada kuasa. Dia tidak boleh untuk menyucikan benda-benda yang lain. Begitulah dia. Jadi oleh kerana masa pun dah sampai, kita berhenti setakat itu. InsyaAllah minggu depan kita tengok dalam beberapa bab yang lain ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.